Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Azul Nizam bin Abdul Manaf. Kini mengajar di SMK Datuk Sulaiman, Batu Pahat, Johor. Sebelum ataupun untuk yang pertama kali menonton YouTube channel saya ini, jadi saya mohon semua penonton dapat subscribe, like dan share kepada rakan-rakan yang lain jika ia memberi manfaat kepada semua penonton. Untuk hari ini, saya akan berkongsi sedikit tentang definisi nilai, nilai-nilai universal yang terdapat dalam pendidikan moral. Jadi, untuk pendidikan moral, kita ada 18 nilai, tapi untuk PDP saya pada hari ini, saya hanya berkongsi tentang 6 nilai sahaja. 12 nilai yang lain saya akan buat pada siaran yang seterusnya. Jadi nilai yang akan saya sentuh pada hari ini ialah nilai kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah tinggi dan nilai hormat. Jadi daripada nilai ini, ia dapat membantu pelajar-pelajar untuk menjawab soalan dengan baiklah, dengan harapan dapat membantu pelajar untuk mendapat markah yang penuh bagi soalan definisi nilai ini. Okey, yang pertama sekali kita lihat adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan. Okey, jadi nilai kepercayaan pada Tuhan, kita tengok Mandarinnya kan, Jing Feng Xiang Sang. Saya main sebut je kan. Saya main sebut, jadi kalau salah tu minta maaf lah. Jadi semoga saya sebut tu sedikit betul lah, dapat membantu terutamanya calon-calon yang tak berapa faham tu. Okey, jadi definisi nilai dia, satu lagi yang saya tak sentuh. Okey, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau pelajar-pelajar saya selalu tekankan perlu hafallah satu perkataan tanpa tertinggal. Okay, jadi kalau pelajar saya contohnya kepada kepada tertinggal tak jawab, dia tertinggal tak tulis, jadi dia tulis kepercayaan Tuhan atau pada Tuhan, jadi saya salahkan. Jadi sama juga penonton-penonton yang lain ataupun pelajar-pelajar yang lain sedang mendengar channel saya. Jadi maksudnya kalau tulis tu biar lengkap nilai dia, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi definisi dia pun untuk pelajar-pelajar saya minta pelajar untuk hafal satu perkataan. Contohnya dia buat yakin kan, imbuhan belakang an dengan ke depan ni tertinggal. Jadi yakin kepada Tuhan, saya akan salahkan. Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala ajarannya berlandaskan pegangan agama atau kepercayaan masing-masing selaras dengan prinsip hukum negara. Jadi definisi dalam Mandarin untuk pelajar-pelajar yang lain, pelajar Mandarin boleh lihatlah definisi seperti mana di bawah. Okay, jadi yang kedua, dah hafal definisi. Daripada definisi ni kita boleh membuat kata kunci. Minimum saya akan minta pelajar saya buat sendiri. Macam live tube ni saya tunjukkan kan satu persatu. Okay, pelajar saya minta dia buat sendiri. Okay, definisi dia yang bukan definisi, kata kunci dia yang pertama, pelajar boleh gunakan yakin wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam. Yang kedua, pelajar boleh gunakan kata ini mematuhi segala ajaran berlandaskan agama. Okey, yang kedua, yang ketiga, mematuhi segala ajaran berlandaskan kepercayaan masing-masing. Itu contoh dia lah yang boleh digunakan apabila menggunakan kata kunci. Kerana soalan definisi ni ada keluar ataupun saya pernah diajarlah untuk menjawab oleh cikgu yang otai-otai lah daripada saya. Saya hanya cikgu biasa saja. Okey, yang kedua, nilai baik hati, Jingdi Xianliang. Okey, itu adalah nilai baik hati. Okey, definisi dia, kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan diri. Kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan dan orang lain dengan memberi bantuan serta sokongan moral secara
kelas. Okay, jadi daripada sini awak boleh buat kepekaan terhadap keperluan diri. Kepekaan terhadap keperluan orang lain. Tiga, boleh buat memberi bantuan dan sokongan secara ikhlas. Itu 3 kata kunci lah yang boleh awak masukkan nanti apabila nak menjawab soalan. Okey, yang ketiga, bertanggungjawab. Huzeren. Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Okey, nilai ni sebenarnya antara nilai yang paling banyak digunakan oleh pelajar lah. Saya tengok mana-mana pelajar saya pun, ramai-ramai pelajar saya pun memang dia gemar nilai bertanggungjawab ni. Okey, jadi selalu kesilapan pelajar bertanggungjawab ni dia imbuhan ber ni dia tertinggal. Dia tulis nilai tanggungjawab. Jadi nilai tanggungjawab ni saya tak terima lah dalam jawapan pelajar-pelajar saya. Jadi saya nak tulis, saya hanya terima jawapan bertanggungjawab. Kalau tertinggal imbuhan, sareja sikit-sikit pun, walaupun satu huruf, saya tak terima jugalah untuk pelajar ni. Okey, kita tengok definisi dia. Kesanggupan diri untuk memikul tugas serta kewajipan dengan sempurna. Okey, yang kalau kat sini anak-anak atau penonton boleh buat kesanggupan diri seseorang memikul tugas. Kesanggupan diri seseorang memikul tugas. Yang kedua boleh buat kesanggupan diri seseorang melaksanakan tugas. Yang seterusnya boleh buat kesanggupan diri seseorang memikul kewajipan dengan sempurna. Yang seterusnya boleh buat kesanggupan diri seseorang melaksanakan kewajipan dengan sempurna. Jadi kat situ boleh dapat 4 kata kunci. Jadi penggunaan kata-kata kunci ni nanti saya akan tunjuklah apabila kita menjawab contoh soalan bagi definisi nilai. Okay, jadi penonton perlulah tunggu sampai habislah untuk tengok bagaimana kita gunakan kata kunci ini untuk menjawab soalan definisi nilai. Okey, berterima kasih. Dong de gan en. Saya main sebut ni. Harapnya saya sebut tu betul lah kan? Dong de gan en. Berterima kasih. Okey, sama juga tadi saya kata kena ada imbuhan ber kan? Kalau jawab terima kasih, salah lah kan? Jadi definisi dia, perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan perlakuan. Jadi perasaan kan? Perasaan menunjukkan pengiktirafan. Perasaan menunjukkan penghargaan. Ataupun boleh buat perlakuan menunjukkan pengiktirafan, perlakuan menunjukkan penghargaan. Jadi boleh 4 kata kunci dekat sini. Okey, seterusnya nilai terakhir yang saya nak sentuh kat sini, nilai hemah tinggi. Gausang Pindi. Okey, beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Jadi kat sini kalau kita lihat boleh kan beradab sopan, lagi satu berbudi pekerti mulia. Okey, jadi itu kita boleh dapat dua definisi nilai, 2 kata kunci. Okey, nilai yang terakhir, nilai hormat. Kan, nilai hormat, nilai yang ke-6, nilai terakhir saya untuk PDP saya pada hari ini, nilai hormat iaitu Mandarinnya Zunzong. Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial. Awak boleh buat, calon boleh buat menghargai seseorang, memuliakan seseorang. Yang ketiga boleh buat menghormati peraturan institusi sosial. Jadi boleh buat kat sini 3 kata kunci yang kita hafal lah, boleh bantu. Sebenarnya kalau untuk pelajar-pelajar saya selalu kata awak hafal nilai dengan definisi sahaja. Konsep kata kunci
awak buat sendiri. Kerana kata kunci ni adalah kesimpulan. Pelajar kalau boleh hafal, secara tak langsung sebenarnya dia boleh buat kata kunci. Yang penting dia faham bahawa kata kunci itu adalah kesimpulan daripada definisi. Okey, kita pergi contoh soalan. Contoh soalan dalam pendidikan moral. Yang ni contoh soalan yang saya selalu jumpa untuk section pula. Ini bahagian A kan. Soalan terbuka. Yang ni bukan soalan ni boleh dikategorikan sebagai soalan respon terhad. Jadi maksudnya respon yang mengikut skema sahaja diterima. Tak ikut skema takkan diterima lah. Okey, contoh soalan. Okey, Raja menunjukkan penggunaan telefon aplikasi yang terdapat dalam telefon bimbit yang semakin meluas di dalam kalangan remaja Malaysia. Okay, jadi tengok gambar Raja. Ni ada TikTok, ada Telegram, ni ada Twitter, ni ada Instagram, ni ada YouTube. Alamak, ni gambar hantu. Ni saya pernah guna ni. Jadi saya pun tak tahulah. Jadi itu contoh-contoh aplikasi lah yang familiar di dalam kalangan pelajar ataupun remaja masa ini. Kita tengok contoh soalan kita. Berdasarkan rajah di atas. Jadi rajah di atas adalah berkaitan tentang remaja yang menggunakan media sosial lah. Berikan definisi nilai. Jika dilihat, maka dia ada dua. Bila definisi nilai ni sebenarnya maka dia special sikit. Jadi itu yang kadang-kadang pelajar-pelajar tak boleh jawab kan. Jadi saya selalu cakap kepada saya, nampak macam mudah definisi nilai ni. Sebenarnya dia adalah soalan trik untuk memerangkap pelajar. Yang pertama, pelajar perlu nyatakanlah nilai apa. Nilai apa. Walaupun nilai ini betul, tapi sebenarnya dia tidak membawa sebarang. Nilai ini tidak membawa sebarang markah. Tetapi pelajar perlu tulis sebagai jawapan. Itu memang saya selalu tekankan kepada pelajar saya lah, mesti jawab. Sebab apa? Kalau kita tak tulis nilai, macam mana cikgu nak tahu awak tulis nilai apa kan? Mana tahu awak tak tahu nilai, tiba-tiba awak tulis ya dan betul. Jadi secara tak langsung cikgu kan dapat jawapan yang jelas lah tentang nilai apa yang awak hendak berikan definisi. Yang seterusnya baru ada markah. Remaja hendaklah mempunyai kesanggupan mengikuti tugas dan menjaga maruah diri sendiri. Jadi remaja ini adalah subjek kan. Jadi subjek. Subjek kat situ. Hendaklah ni kata tugas kan. Hendaklah mempunyai kesanggupan memikul tugas ni kata kunci tadi lah. Untuk menjaga maruah diri. Menjaga maruah diri sendiri ni situasi lah. Situasi berdasarkan ni rajah di atas. Buat situasi mesti berdasarkan rajah di atas. Jangan buat situasi yang berkaitan dengan rajah. Tapi kalau tak ada kaitan dengan rajah pun awak tak dapat markah. Macam ni, kalau untuk soalan lain macam ni awak dah boleh dapat 2 markah. Tetapi untuk soalan definisi baru dapat 1 markah. Jadi markah yang kedua buatlah kata kunci yang kedua. Mula sama juga mulakan dengan subjek. Remaja juga hendaklah mempunyai perlulah kata tugas kan. Buat yang positif, jangan buat yang negatif. Jadi kita dalam moral ni kita nak melahirkan insan yang bersahsiah tinggi, kita menggunakan perkara-perkara yang positif sahajalah. Jadi remaja perlulah mempunyai kesanggupan melaksanakan tugas kendiri. Melaksanakan tugas lah. Kesanggupan melaksanakan tugas itu adalah kunci kendiri dalam mengawal penggunaan telefon bimbit seharian. Jadi ini adalah dia punya situasi. Situasi berdasarkan soalan ataupun situasi berdasarkan rajah di atas. Saya rasa pelajar boleh jelas. Yang penting lagi satu,
apabila menulis situasi ni kan, menulis situasi kat sini yang bawah ni mengawal penggunaan telefon dan situasi boleh samalah antara markah yang pertama dengan markah yang kedua. Sebab kalau boleh sama, kata kunci ni betul, subjek tu betul, tapi situasi masih sama, jadi tak dapat markah. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Jadi untuk 12 nilai lagi saya akan kongsi untuk semasa PDP saya akan datang lah, ataupun video-video saya yang lain. Jadi penonton boleh cari, like dan subscribe dan share channel saya ini, Cikgu Azul Nizam. Okey, sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.